Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dapat kita sambung lagi kesudahan kisah Ashabul Kahf, yang mana sampai kat mana bulan lepas punya cerita ni. Dia keluar daripada gua. Lepas dia keluar daripada gua, pergi cari barang, cari makanan. Tiba-tiba tengok semua dah lain. Takkan aku tidur satu malam je, dah berubah negeri ni, tempat ni. Kemudian dia nak bayar dengan harta karun. Harta karun kena tangkap terus lah. Mana kau jumpa harta karun ni? Jangan makan seorang, bagi-bagi. Kata apa pula harta karun? Aku punya. Baru semalam, bukan semalam, baru beberapa hari lepas aku jual buah kurma, buah tamak, dapat. Tak ada. Ini mesti harta karun. Masuk karun tu harta yang ditanam pada zaman dulu lah, bukan karun punya. Lepas tu akhir sekali dia berkeras juga. Dia kata, aku duduk sini lah. Ini kampung aku lah. Ini tempat aku duduk. Dia kata ini. Kalau tempat aku duduk, kenapa kami semua tak kenal? Dia kata gitu. Tak tahu, aku pun pelik juga. Kau sebut nama yang kau kenal. Maka dia ni nama Tamliha. Dia ni pun sebut seorang-seorang sampai 1,000 orang. Dia tulis sini 1,000 orang. Allah, hai macam mana lah nak sebut 1,000 orang. Yang buku surat 161 tu kan, sampai 1,000 orang dia cakap. Macam mana nak sebut 1,000 orang satu-satu? Tak boleh. Seorang pun tak ada. Dah lah nama tu pula nama lama, bukan nama moden. Macam tu lah kan. Kita kan nama moden kan. 100 tahun lepas kita apa, Fatimah kan, Cik Bunga. Nama itu je lah. Sekarang nama orang lama je. Biar betul dia ni. Dia sebut nama Tamliha tu pun waktu tu pun pelik je kat nama. Kami tak kenal pun. Dan nama kau sebut ni semua nama old school punya nama. Biar betul je ni. Lepas tu dia kata, okey, kalau ini kampung kau ni, tempat ni kau, tunjuk rumah kau kat mana. Kemudian dibawa lah pergi. Jom, aku tunjuk rumah aku. Pergi. Satu rumah yang terlebih tinggi di dalam negeri itu. Tempat tinggi lah, tempat yang tinggi. Tapi pelik juga, 309 tahun elok lagi rumah tu. Taklah pelik. Bangunan kita tengok yang lama-lama pun mungkin dah beratus tahun kan. Tapi 309 tahun tu kira kukuh lah juga rumah tu. Kemudian pergi, ni lah rumah aku. Dia pun ketuk pintu. Nak buktikan dia orang situ, ketuk pintu. Keluar seorang syekh yang sangat tua. Mudah kata umur mungkin 80, 90, 100 kot. Sebab apa dia kata? Turun kedua keningnya atas dua matanya. Kening turun tutup mata. Nak tengok kena selak. Tuanya. Dia nak bagi tahu kening tu bukan nak cerita kening sangat, nak cerita tua sangat. Kemudian masuk 162. Terkejut dia.
Tak apa hal ramai-ramai depan rumah aku ni, kata orang tua tadi. Kau buat apa ni? Kami ni semua orang raja lah, pesuruh raja. Apa ni? Kamu, habis tu apa salah kau semua datang rumah aku? Nak tangkap aku ke apa salah aku? Aku dah lah tua. Bongkok. Ni orang muda ni kata, ini rumah dia. Orang muda ni kata, ni rumah dia. Dan jajang, kat situ kita berhenti. Kalau ingat lagi. Bulan lepas kat situ kita berhenti. Dia jawab apa? Jawapannya pada episod yang akan datang. Adalah Bapak Ustaz. Iklan dulu kan. Kalau cerita ada iklan. Okey. Kat situ. Jadi habis nama Tamliha. Itulah yang cerita lepas. Sampailah dia dekat depan rumah dia, keluar orang. Dia pun tak kenal. Tamliha ni pun tak kenal siapa dia. Dia pun tak kenal siapa Tamliha. Tapi Tamliha ni mendakwa ini rumah dia. Habis. Masuk. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Muka surat 162. Jawi muka surat 64. Bawah sekali. 64 bawah sekali. Kalau Jawi lah. Rumi 162. Maka marah Syekh itu. Syekh tu pun marah lah. Apa hal dengan aku rumah ni? Aku rasa tiap bulan aku bayar. Tak ada lah rumah dia. Apa hal siapa ngaku rumah aku ni? Orang tua ni bertengok orang muda tu. Berpaling ia kepada Tamliha. Muda lah waktu tu. Dan melihat akan dia. Dia pun tengok atas bawah. Engkau mengaku rumah engkau. Ini rumah aku. Dan berkata ia baginya, yang kau mengaku rumah ni rumah engkau, siapa nama engkau? Apa nama engkau? Katanya. Dia pun jawab, katanya Tamliha ibnu Palestin. Ada orang nama Palestin. Ibnu Palestin. Tamliha anak kepada Palestin, atau bahasa lain Tamliha bin Palestin. Palestin tu nama orang yang Palestin. Tamliha ibnu Palestin. Nama aku Tamliha ibnu Palestin. Maka berkata Syekh, berkata tuan rumah orang tua tadi, engkau ulangkan atasku nama itu. Ulang balik. Maka diulangkan dia, Tamliha bin Palestin. Maka ditunduk oleh Syekh itu. Terkejut dia. Dan dia tengok, dia perhati, mungkin ada meh-meh dia kot. Ni meh-meh aku muda-muda ni. Alah, kalau keturunan tu mesti ada nak sama kan muka. Ditunduk oleh Syekh itu mengucup akan tangan Tamliha dan dua kakinya. Dulu punya style, kalau cium tangan sekali dengan kaki. Ingat tak peristiwa? Bukan ingat lah, pernah dengar tak satu peristiwa Nabi dibaling di Taif? Tiga orang pembesar Taif. Pembesar Taif tu ada kisah tu di dalam kitab Tajul Tamam. Katanya lah, masa Haji Wan Okey gitu kan, dia kata kalau habis kitab nak suruh ganti Badul Tamam tu lah. Nanti kita akan baca kitab tu. Dalam kitab tu ada cerita ketika tiga pembesar di Taif menerima kunjungan Nabi, sebab Nabi bermimpi akan berhijrah di situ. Berhijrah di situ. Jadi Nabi tengok kawasan tu, Nabi agak ada dua tempat macam ni. Nabi yang nampak dibayangkan dalam mimpi dia. Aku rasa Allah suruh hijrah ni, tapi belum lagi, baru nampak akan berhijrah, akan berpindah. Tak, kalau bukan Taif, Madinah atau Yathrib. Nama Yathrib dulu. Nampak pada dua bukit tengah-tengah begini. Ada dua tempat dia nak sama macam ni. Ada dua tempat. Sama ada kalau bukan Yathrib, Taif. Tapi aku agak kalau Taif ni lagi bagus. Sebab Taif ni tempat sejuk. Harap-harap Taif lah. Sebab tu Nabi pergi Taif. Bukan saja-saja. Pergi-pergi, rupa-rupanya lepas pada tu baru tahu rupanya bukan Taif kan. Macam mana? Tiga pembesar tu, dia macam tipu Nabi. Dia macam angguk. Untuk Nabi sebarkan agama macam nak beriman, tapi tak beriman. Akhir sekali dia suruh budak-budak kan balik batu. Last sekali bergundur-gundur sampai ke kebun seorang. Ada seorang punya kebun, ujung kebun. Kemudian ada seorang di situ, pekerja lah, atau hamba atau khadam atau pekerja di kebun itu, kebun kurma. Ada owner tuan dia kerja je.
Bila dia tengok berdarah Nabi sampai ke kaki, dia tengok gitu, dia kesian. Dan 2 orang, Nabi dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Dia minta izin kat tuan dia nak bagi sikit lawa tamah, kesian nak bagi air-air sikit. Dia pun bagi. Dia tu bukan orang situ. Yang khadam ataupun hamba tadi bukan orang situ. Dia pergi jumpa, bagi Nabi. Nabi kata terima kasih. Nak makan? Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut dia. Aku tak pernah dengar orang sini baca macam kau baca. Aku duduk sini lama dah. Tempat aku dulu ada yang baca macam ni. Kau duduk mana? Ninawa gitu lah. Ha, Ninawa, kata Nabi. Saudara aku ada duduk Ninawa. Namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Ah, itu Nabi kami lah tu. Itu keturunan maksud tempat kami, dia utus kami. Memang dia maksudnya saudara tu maksud sama-sama Rasul lah. Dia kata, ha, patut pun aku dengar tempat aku. Maka maknanya tu saudara yang maksud apa? Dia Rasul, aku pun Rasul. Maka dia cium tangan Nabi dan dia cium kaki Nabi. Saya nak dia cium kaki juga. Memang style dulu cium tangan sekali dengan kaki. Benda perkara ni ada dibuat lagi di Indonesia. Saya pernah tengok. Ada orang hantar video. Dia kata, boleh tak macam ni? Anak cium kaki mak. Mula dia basuh kaki dulu. Anak tu dalam, saya rasa 7 tahun, 8 tahun. Basuh. Adalah dia punya program apa benda tak? Lepas tu, dia lap, dia cium kaki. Dia cium tangan, cium kaki. Dia tanya, boleh ke tak boleh? Tu kan sembah. Dia nak tanya macam sembah. Bukan sembah. Dah kaki kat bawah, takkan nak angkat kaki tu, terselau lah. Maka adakah dia haruskan? Harus. Cium kaki. Harus. Okay. Nanti kita akan sambung cerita itu pada kitab yang lain nanti. Saya tengah tulis kitab tu. Saya tengah rumi kan. Ada separuh dah siap. Arab-Arab sempat siap lah. Atau ni juga. Sebab dia Jawi. Jawi pula bukan Jawi biasa-biasa macam ni. Jawi dia lain macam. Jawi orang 200 tahun lebih. Orang tak biasa baca, tak boleh baca. Jawi ni Jawi moden lagi ni. Ini 100 tahun ke bawah. Ini yang 200 tahun. Oh, lain macam dia Jawi. Saya tengah rumi kan. Sebab ada 2 tempat minta baca. Jadi saya rumi kan, nanti kita pakai yang tu lah. Okay. Kalau nak cari original pun boleh. Cari kat Shopee pun boleh. Nama kitab tu Badrut Tamam. Badrut Tamam. Okey? Allah. Okey. Cium kaki itu biasa. Maka diulangkan dia, maka ditunduk oleh syekh itu, mengucupkan tangan tamlighah, cium tangan tamlighah dan 2 kakinya. Dan berkata syekh itu, tuan rumah tu kata, inilah nenekku. Dalam kitab-kitab dulu, bila sebut nenek je, Datuk. Sekarang je nenek tu, nenek lah perempuan. Dulu nenek tu Datuk. Okay? Inilah nenekku. Demi Tuhan Kaabah. Maknanya nampak, demi Tuhan Kaabah. Waktu ni Nabi dah diutuskan ke belum? Belum. Kenapa dia kata Tuhan Kaabah? Kaabah kan lama dah ada di tempat ibadah. Cuma musyrikin Mekah kan yang dia letak berhala-berhala, mensyirikkan Allah. Kaabah daripada pendapat pertama daripada Nabi Adam lagi. Kemudian rosak apabila banjir pada zaman Nabi Nuh, dibangunkan balik oleh zaman Nabi Ibrahim dan anak dia. Dan maknanya dah ada awal. Dan memang tempat itu tempat ibadah. Cuma dapat kat geng-geng ni, dia letak berhala dia, mensyirikkan Allah. Apa tu nama musyrikin Mekah? Dia mensyirikkan Allah, menduakan Allah dengan berhala-berhala, Lata, Uzza dan lain-lain. Jadi mana Tuhan Kaabah tak pelik lah. Kaabah dah lama dah. Demi Tuhan Kaabah, yang ia salah seorang daripada beberapa orang muda yang lari mereka itu daripada Raja Diyyanus yang Jabbar. Jabbar ni apa? Jabbar ni perkasa lah. Yang kalau dalam yang ni kita tak cakap perkasa lah, sebab Diyyanus ni jahat. Kita kata macam yang zalim, tapi kalau Al-Jabbar nama Allah juga. Tapi kena bagi makna yang molek lah, yang maha perkasa. Al-Jabbar. Kalau dekat orang yang jahat, takkan nak kata perkasa. Itulah. Yang jahat, yang kuat tapi jahat.
lari mereka itu daripada Raja Dyanus yang Jabbar. Yang Jabbar, lari mereka, dia lari daripada Raja Dyanus yang zalim tadi. Lari mereka kepada Tuhan Jabbaris samawati wal ard. Dia nak cerita dua Jabbar. Dia gini punya. Mereka ni lah antara 6 orang, yang dia tahu 6 orang lah, campur seorang lagi tu yang pengembala tu kan. Jadi lari mereka daripada raja yang Jabbar kepada raja yang Jabbar. Raja yang Jabbar tu, yang zalim tu, Dyanus, kepada raja iaitu Allah yang original punya Jabbar. Dia nak guna perkataan tu. Jadi Dyanus yang Jabbar, lari mereka kepada Tuhan Jabbaris samawati wal ard, yang perkasa, yang mencipta langit dan bumi, yang perkasa, yang pada langit dan bumi. Lari mereka tu. Dan sungguhnya Nabi Isa alaihi salam berkhabar kami dengan kisah mereka itu, dan bahawasanya mereka itu lagi akan hidup. Nabi Isa kan dah cerita kat kita bahawasanya yang hilang, yang lari tujuh orang. Macam mana boleh lari 7 orang? Raja tahu kan, ingat cerita tu. Raja tahu, raja pergi tengok diorang tengah macam tidur dekat dalam gua. Tapi kalau kita tengok baca ayat Quran yang kita baca surah Al-Kahf tu, ketika mereka tidur, mata mereka terbuka. Mata mereka terbuka. Jadi nampak seram. Maka macam mana nak buat ni? Kalau kita pancung dia dapat hukuman sekejap je. Kata raja tadi, apa kata kita kurung dia? Itu dia panggil tukang batu, letak plaster elok-elok, tutup. Tengok yang dia kata Tuhan dia tu boleh tolong dia ke tidak? Okey? Dan cerita tu memang tersebar. Itu 300 tahun lepas. Kemudian matinya raja tu dan diutuskan Nabi Isa waktu tu. Jadi maknanya terjawablah virus 2, 3, 4 bulan lepas. Dia daripada mana? Sebelum pada zaman ini, pada zaman sebelum Nabi Isa. Ialah Nabi Isa begitu, sebelum zaman Nabi Isa. Nabi Isa diutuskan sekejap je, 30 berapa tahun Nabi Isa? 33 tahunnya Nabi Isa. Lepas tu dia angkat ke langit lah. Maka Nabi Isa dah cerita bahawasanya akan ada orang yang lari, 7 orang yang lari daripada raja yang zalim tadi, dia akan dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali lah. Maknanya peristiwa ni berlaku zaman sebelum zaman Nabi Isa, bukan selepas. Tapi mereka ada cerita ni kan, The Seven Sleepers, mereka pun ada versi mereka. Mereka tu maksud Nasrani, Kristian pun ada versi dia. Malah nanti ceritakan nanti. Dua raja bergaduh sebab nak kata sebenarnya dia tu Islam ke tak. Itu yang kecoh tu kan. Kita tak tahu kecoh tu, Islam ke tak, Islam ke tak. Terjawab lah ni. Dua awal-awal lagi, bukan orang sekarang yang bergaduh, yang kata dia Islam ke tak. Islam ke bukan Islam, ke Kristian kan, ataupun Islam. Sedangkan bila tau, hari tu lagi, bila dah tak jumpa, dah masuk, raja dah jumpa dua orang ni, dua raja ni bergaduh, akhir sekali menang yang mana? Agak-agak menang itu tu jawapan dia, ada dalam ni. Kalau sempat kita baca hari ni. Okay. Maknanya peristiwa ini berlaku sebelum diutuskan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bila dia sedang ditidurkan, barulah diutuskan Nabi Isa. Dan Nabi Isa akan cerita, kemudian Nabi Isa diangkatkan ke langit. Kan selepas pada tu barulah dia jaga ni. Masih dia jaga pintu gua yang ditutup tu oleh raja tu dah roboh. Sebab lama sangat. Yang dia letak tu apalah sangat, bukan original kan, yang dia tutup pintu tu. Sebab tu dia roboh. Sungguhnya Nabi Isa AS berkhabar kami dengan kisah mereka itu, bahawasanya mereka itu lagi akan hidup balik. Istilah panggil hidup balik. Maka dikhabarkan yang tersebut itu kepada raja. Yang tadi tu baru pembesar-pembesar punya cerita.
Mula-mula dia dia kata kau cari jumpa harta karun. Dia bagi pembesar je, raja tak masuk campur lagi. Dah macam tu, barulah raja dapat tahu, raja masuk campur. Raja dikhabarkan kepada raja. Maka berangkat raja itu dan datang ia kepada mereka. Raja yang datang, bukan datang istana. Dia keluar istana pergi jumpa ke rumah tu lah. Maka tak kala melihat raja itu akan tamlikha, turun ia daripada gua. Okay, macam ni. Maka tak kala melihat raja itu akan tamlikha, turun ia daripada gua. Bukan raja tu turun daripada gua. Maka bila raja tu pergi jumpa tamlikha, yang mana tamlikha ni telah turun daripada gua, telah keluar daripada gua, dan menanggung ia akan tamlikha. Ada kitab atas bahunya letak panggung. Ada kitab kata letak atas kuda. Tadi raja tu naik kuda. Raja turun, angkat dia letak atas kuda. Tolak pelan-pelan, eret pelan-pelan. Ada kata letak atas bahu. Dalam kitab kita letak atas bahu. Kitab lain letak atas kuda. Kuda raja tadi. Yang penting nak bagi tinggi lah. Maka jadilah sekalian manusia mengucup akan dua tangan tamlikha dan dua kakinya. Orang pakat-pakat. Orang kampung pakat-pakat, cium tangan, cium kaki. Dan berkata mereka itu baginya. Diorang pun cakap, hai tamlikha. Semua tanya, wahai tamlikha, apa diperbuat dengan segala sahabat engkau? Apa cerita sahabat engkau? Kan ada 7 orang, 6 orang lagi tadi. Apa cerita? Apa cerita? Nak tahu juga. Yakni apa khabarnya? Hidup ke mati? Maka berkhabar ia tamlikha akan mereka itu. Dia pun bagi tahu bahawasanya sekaliannya di dalam gua. Aku keluar nak beli makan je. Dua orang tu ada dekat gua tengah lapar. Ada 6 orang. Dan adalah negeri itu memerintahkan dia 2 raja. Ni baru mari. Ni jawapannya. Inilah jawapannya. Tapi tak payah gaduh-gaduh. Ni jawapannya. Yalah, kita ambil lah kisah ni versi kita. Pakai versi orang kafir buat apa? Biarlah versi dia, Israeliat. Itu versi dia. Dia kata yang 7 orang tu adalah beragama Kristian. Kita kata agama Islam. Sebab kita tengok versi kita lah. Okay? Dan adalah negeri itu memerintahkan dia 2 raja. Seorang rajanya Muslim. Muslim tu patut bayangnya beriman dengan Nabi Isa lah. Dan tak ubah kitab asal. Tak ubah. Kekal dengan yang asal. Dan yang seorang lagi raja Nasrani, Kristian. 2 orang raja kat situ. Maka berangkat kedua-dua raja itu di dalam tentera keduanya. Masa nak pergi tu masing-masing bawa tentera sekali. Nak claim siapa punya, dia agama apa nak claim lah. Dan mengambil akan tamlikha. Dan nak ambil tamlikha, bawa jadi geng dia. Best tu kalau dia jadi geng. Maka tak kala sampai mereka itu hampir kepada gua, jalan, dah nak sampai kat gua, berkata tamlikha bagi mereka itu, hai kaumku. Kejap. Ni nampak dah dah. Kat situ lah gua kami kat situ. Tapi baru kat bawah ni, kejap. Hai kaumku, aku takut bahawasanya segala saudaraku yang 6 orang tadi yang dalam gua mendengar suara perjalanan kuda kamu. Wah, mai ni 2 raja bawa tentera lagi, bunyi macam mana? Bunyi kaki kuda kutuk tu. Dan segala binatang kamu, kalau ada yang naik unta ke naik apa ke, bunyi sekali. Bunyi apa? Bunyi anjing sekali ke? Kalau yang bawa anjing, tak tahulah. Dan suara gegam dan senjata. Suara gegam dan senjata. Suara gemercing dia panggil. Gemercing dia. Yang bunyi cing. Pegang kalau macam besi berlangga dengan besi. Gemercing tak silap. Kalau macam rantai tu letak dekat atas batu, tarik kering tu. Ataupun pedang letak atas batu, atas tar ke tu tarik, bunyi apa? Cereng. Tu itulah maksud gegam.
atau gemercing, tak silap lah. Dan bunyi senjata-senjata lah, berbunyi. Kalau bunyi, kenapa? Maka menyangka mereka itu bahawa Diyyanus telah datang kepada mereka itu. Nanti dia ingat, habis Tamlika dah kena tangkap dengan Diyyanus, dia orang datang untuk bunuh kita semualah. Habislah. Takut-takut dia buat benda-benda tu, lari ke terjun ke apa ke, ataupun tak tahulah, ataupun takut sampai mati ke. Tak terlalu takut sampai mati ke. Okay. Maka menyangka mereka itu bahawasanya Diyyanus telah datang kepada mereka itu. Maka mati sekalian mereka itu. Betul lah kata. Nanti dia orang mati. Macam mana agak-agak? Takut sampai mati kot. Padahal takkan macam tu pun boleh mati. Tak tahu dia kata. Senang cerita, takut kelang kabut lah nanti. Kau duduk bawah dulu. Jangan, sebab kau ramai sangat datang ni. Sampai 2 tentera, dua negara datang nak claim. Maka berhenti kamu sedikit. Apa berhenti kamu sedikit? Duk jauh sikit Berhenti kamu sedikit hingga aku masuk atas mereka itu. Sehingga aku pergi. Ya? Berhenti jauh sikit. Jangan bagi dia orang dengar. Dan aku khabarkan mereka itu. Biar aku cerita dulu tenang-tenang. Dan aku suruh dia orang tu lah nanti. Maka logik juga. Berhentilah segala manusia. Berhentilah di kaki bukit lah kot. Kaki bukit tu. Berhenti kat situ. Dan masuk Tamlika atas mereka itu. Tamlika seorang naik, masuk gua. Masuk aja pintu gua, maka bangkitlah segala mereka itu dan dipeluk akan Tamlika. Bangkit, Alhamdulillah. Dan berkata mereka itu, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kau selamat. Kami ingat kau dah habis lah, lama sangat. Kau ingat kau habis lah korang. Alhamdulillah. Peluk Tamlika. Ingat, Tamlika asal pakai baju pembesar. Baju hebat lah. Masa dia nak, sebab dia pembesar. Bila dia nak turun tu kan dia tukar baju ra'i tu, ataupun pengembala tu, tukar baju. Peluk. Dan berkata mereka itu, Alhamdulillah. Yakni segala puji bagi Allah, Tuhan yang melepaskan akan dikau daripada Diyyanus. Alhamdulillah kau selamat daripada Diyyanus. Alhamdulillah, lega kami ingat kau dah habis dah. Maka berkata Tamlika ni pun boleh tahan juga. Berkata Tamlika, tinggal olehmu akan daku daripada kamu dan daripada Diyyanus. Kena sabar. Benda Diyyanus ni. Macam tu lah bahasa lain. Tinggal olehmu akan daku daripada kamu. Janganlah duk peluk-peluk. Tak ada benda pun. Aku bukan pergi lama sangat. Relax lah. Jangan peluk-peluk. Tinggalkan kamu. Dan daripada Diyyanus. Dan kau dah sembah Diyyanus ni apa benda? Relax. Tapi susah kan nak faham kan? Tinggal olehmu akan daku daripada kamu dan daripada Diyyanus. Macam mana kita nak faham? Susah kan nak faham bahasa dulu. Jangan peluk. Relax lah, tak ada benda. Diyyanus apa benda Diyyanus? Mana Diyyanus? Mana? Benda. Tak ada Diyyanus lah. Tak payah risau lah, tak payah takut lah. Berapa lama masa kamu duduk? Dia kata, aku nak tanya. Sebelum ni dah bincang lah. Masa bangun-bangun tu tengok, pokok yang kita makan ada buah tu dah kerik, dah mati. Air yang banyak yang kita minum dekat pintu gua tu dah habis, dah sikit je air, macam tak ada air. Lepas tu pula pelik ni. Kita duduk berapa lama? Diorang dah berteka-teki dah awal-awal tu. Ada kata sehari setengah hari. Dia tanya sekali lagi, berapa lama masa kamu duduk yakni dalam gua ini? Aku nak tanya sekali lagi. Korang agak-agak berapa lama kita tidur? Kata mereka itu, kami diam padanya sehari. Aku agak sehari. Kita tidur agak lama juga sehari. Sehari tu 24 jam. Lama agak. Aku agak sehari. Seorang ni kata, aku agak setengah hari lah. Setengah hari. 12 jam. Kata Tamlika, bahkan kamu salah.
Sebenarnya kamu diam, tidurlah 300 tahun dan 9 tahun. 309 tahun. Sebenarnya kita ni dah tidur 309 tahun. Dan telah mati di Yanus. Di Yanus dah mati lama dah. Dan mati habis satu kurun. Dan satu kurun. Kurun yang pertama habis mati semua dah. Kemudian daripada satu kurun, kurun yang kedua pun habis dah. Masuk je kurun yang seterusnya. Beriman segala ahli negeri itu dengan Allah Tuhan yang Maha Besar. Maknanya waktu itulah diutuskan Nabi Isa. Dah beriman dengan Tuhan dah, Tuhan yang sebenar, yang kita bincang-bincang sebelum kita tidur tu. Dan senyata telah datang mereka itu akan kamu. Dengan Allah Tuhan yang Maha Besar, dan senyata telah datang mereka itu akan kamu. Maka berkata mereka itu baginya, dan telah datang mereka itu akan kamu. Yang ramai-ramai aku cerita tadi tu, ada datang kat bawah. Tu ada tengah tunggu kat bawah. Datang nak jumpa kau orang. Jom. Maka berkata mereka itu baginya. Yang orang tu cakap, hai Tamlika, engkau berkehendak menjadikan kami fitnah bagi segala alam? Apa? Engkau ni nak jadikan kami ni fitnah ke? Fitnah tu apa? Fitnah Melayu je. Fitnah tu bohong. Kau jangan fitnah aku. Itu fitnah Melayu dia panggil. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu menipu, itu lebih berbohong lah. Fitnah Melayu lah. Lebih besar daripada membunuh. Bukan fitnah. Itu fitnah Melayu. Fitnah ni asalnya satu ujian, cubaan, bala. Tu fitnah. Fitnah kubur. Apa maksudnya? Kita kena doa supaya kita terhindar daripada fitnah kubur. Kenapa? Malaikat nak fitnah kita? Tipu kita ke apa? Bukan. Fitnah ni ujian, mihnah. Bala pun boleh. Sebab tu fitnah itu lebih besar daripada membunuh tu. Kena faham molek balik. Bukan fitnah tu maksud bohong. Bukan. Jadi berkendak menjadikan kami fitnah bagi sekian alam. Apa? Orang apa? Orang kata dia bohong ke macam mana? Bukan. Menjadi ujian bagi sekalian alam. Kita jadi ujian bagi kita, mereka pun jadi ujian bagi mereka. Macam mana? Mungkin mereka angkat kita sila-sila sampai jadi Tuhan? Mungkin kita belagak tiba-tiba jadi macam hebat sangat. Fitnah, ujian bagi kita dan ujian bagi mereka. Bukan bagi kita dan bagi mereka je, bagi sekalian alam. Silap-silap nanti kalau kita mati, nanti dibuat pula dibuat pula patung kita dan disembah pula kita nanti. Itu maksud fitnah. Kau nak macam tu ke? Mana ada orang tidur 309 tahun? Nabi Uzair sebelum tu, ketika zaman Nabi Musa, lepas zaman Nabi Musa, bukan ketika, selepas zaman Nabi Musa, di antara Nabi Musa hingga Nabi Isa, tengah-tengah tu. Inilah peristiwa tengah-tengah tu. Tapi ni ujung-ujung dekat Nabi Isa diutuskan. Yang ni yang tengah-tengah. Selepas Nabi Musa diutuskan, Nabi Musa wafat, tengah-tengah. Bawah sikit. Tengah-tengah. Tengah-tengah tu orang Yahudi, Bani Israel, dia mengaku seorang Nabi ni sebagai anak Tuhan. Namanya Uzair. Uzair tu seorang Nabi. Dah mati lama. Kemudian beratus tahun hidup balik. Maka mereka kata, orang Yahudi kata Uzair adalah anak Tuhan. Itu dia tidur berapa lama? Bukan tidur, itu mati berapa lama tu? Mungkin 100-200 tahun lah, lebih kurang. Orang dah angkat jadi Tuhan. Kalau kita ni 309 tahun, lagilah orang angkat sebagai Tuhan. Itulah nak jadi fitnah. Betul juga. Tamlika tak terfikir. Nanti boleh cari maklumat. Nabi Uzair ataupun Uzair adalah anak Tuhan mengikut Yahudi. Nasrani kata Isa anak Tuhan, atau Jesus anak Isa lah, anak Tuhan. Nampak? Dua-dua menyeleweng. Bukan Kristian je kata Isa tu anak Tuhan. Bukan. Yahudi pun kata Uzair anak Tuhan. Kerana dia lama mati, kemudian hidup balik. Okey.
Hai tamlika, engkau berkehendak menjadikan kami fitnah bagi sekalian alam. Kau nak jadi kita fitnah macam Uzair ke? Nabi Uzair. Kata tamlika, maka apa kehendak kamu? Ya tak ya juga. So, apa kita nak buat sekarang ni? Diorang ada kat bawah, aku pergi bawah. Macam mana ni? Kata mereka itu, angkat tangan engkau. Angkat tangan. Dan kami sama-sama angkat tangan. Angkat tangan engkau dan kami angkat tangan kami. Angkat tangan gini. Maka mengangkat tangan sekaliannya. Pakat angkat. Pakat angkat tangan. Maka mengangkat tangan sekaliannya, yakni minta doa sekaliannya kepada Allah Ta'ala dan berkata sekaliannya. Siapa nak apal doa ni boleh? Saya tak nak. Cakap awal-awal tak nak. Siapa nak apal elok lah. Dia panggil doa Ashabul Kahf. Hafal lah? Boleh hafal? Mari kita tengok apa doa. Saya tak baca. Adalah baca, masa belajar dulu baca sekali. Lepas tu ada satu tu baca sekali. Masa dekat Masjid Negeri Shah Alam, dah khatam kitab ni juga. Sekali baca. Ini kali ketiga saya baca seumur hidup. Mudah-mudahan lepas ni tak baca lah. Apa dia? Doa dia adalah Allahumma bihaqqi ma araitana minal ajaibi fi anfusina illa qabadta arwahana wa lam yattali' alaina ahadun. Tu doa dia. Kali ketiga seumur hidup saya baca. Okey. Ya Allah, dengan demi sebenar, dengan demi sebenar, sebenar barang yang engkau perlihatkan kepada kami daripada ajaib. Ya Allah, apa yang kau tunjukkan kepada kami, apa yang kau bagi pengalaman dekat kami, ini perkara yang ajaib, perkara yang pelik lah, ajaib. Pada diri kami, kami sendiri mengalaminya, melainkan engkau ambilkan segala roh kami. Tu kata. Apalah. Baca. Ambilkan segala roh kami, dan padahal tiada mengetahui seseorang akan hal kami. Ambil roh kami dalam keadaan semua orang tak tahu. Dalam keadaan semua orang tak tahu. Ambil roh kami dalam keadaan semua orang tak tahu. Maksudnya, kau ambil roh kami, matikan kami, lepas tu macam hilangkan kami, macam sorok kami. Macam tu lah. Sorok kami. Takut jadi fitnah pada agama. Takut jadi fitnah pada agama. Bila doa gitu, Allah makbulkan pula tu doa ni. Maka disuruh. Ada sajalah sebut. Ada satu lagi doa yang saya baca, saya rasa 3 kali juga seumur hidup. Pernah baca 3 kali. Doa yang dibaca lah. Memang doa antara doa yang bagus untuk dibaca. Tapi saya pernah baca 3 kali. Allahumma ahyina miskinan wa amisna miskinan wahsyurna ala tu tak hafal zamratil ma'al miskinan. Lebih kurang kau salah-salah sikit lah. Gitu, kau tak ada sambung lagi. Saya tak baca habis. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitlah aku nanti di padang mahsyar bersama dengan orang-orang miskin. Siapa berani baca? Tak payah baca lah. Siapa berani amin? 2 doa. Teringat asal doa tadi. Okey? Doa tu boleh ke doa? Boleh. Sebab antara bagus miskin tu. Bagus miskin. Tak banyak nak kena soal siasat dekat akhirat. Tapi tu lah. Berani. Okay. Maka disuruh Allah akan malikul maut. Maka disuruh Allah akan malikul maut. Maka diperintahkan kepada malikul maut. Kerana malikul maut ni cuma wakil je. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Wakil aja. Wakil Allah untuk cabut nyawa. Maka mengambil segala nyawa mereka itu. Ambil 77 orang.
dan dihapus oleh Allah akan pintu gua. Pintu gua asalnya ada di Ianos, tutup, hilang pintu, tak tahu mana pintu sebab tutup. Setelah 300 tahun, lama sangat, runtuh. Pintu je runtuh. Kemudian lepas tarik nyawa tu, malaikat tarik nyawa, dan Allah tutup pintu gua. Tutup balik sekali lagi. Tutup ni memang tak jumpa sampai kesudahan. Dan berhadaplah, tunggu dua raja tadi. Lama mana diorang ni? Dua raja tunggu. Kita dah kena scam dah ni. Kita dah kena scam lama tunggu. Berhadaplah dua raja yang tersebut itu berkeliling keduanya. Kita kena cari. Berkeliling cari. Pada keliling gua itu, dia nampak masuk gua tu, nampak masuk. Pergi je mana pintu tadi? Kita pusing tengok. Tak ada. 7 hari. 7 hari kita berkambung di sini, cari lubang. Kita cari juga. Maka tiada mendapat keduanya. Tak jumpa. Maka tiada mendapat keduanya akan pintu gua. Tak jumpa pintu. Dan tiada lubang. Cari lubang tak jumpa. Dan tiada jalan, yakni tiada lubang bagi gua itu sekali-kali. Maksudnya tak ada, nampak sikit aja, kemungkinan sikit je. Tak apa dah, tapi tak ada. Tak jumpa cari. Maka yakinlah dua raja itu, seorang raja Islam, seorang raja kafir. Seorang raja Islam, seorang raja Kristian. Maka yakinlah dua raja itu pada ketika itu dengan lemah lembut. Sun'illahil karim. Yakinlah sun'illahil karim ni ada Allah di situ, tapi terjemahan dia tak ada Allah pula. Itu pada ketika itu dengan lemah lembut. Maksudnya, maka sedarlah dua raja itu bahawasanya Tuhan itu maha mulia, Allah itu maha mulia dan maha lemah lembut. Apa benda? Maksudnya menjagalah 7 orang tu. Allah menjaga 7 orang tu. Kita tak akan jumpa dah. Allah sorok mereka untuk kebaikan mereka. Tu macam tu lah. Dan bahawasanya ahwal mereka itu, ahwal ni jamak plural daripada hal. Hal tu satu, singular, mufrad. Ahwal ni plural dia, jamak dia. Jadi hal-hal lah. Dan bahawasanya ahwal, hal-hal mereka itu, apa kejadian yang mereka itu adalah ia menakuti. Apa yang berlaku dekat 7 orang tu sangat takut. Takutlah, benda pelik. Dan apa yang terjadi bila masuk gua lepas tu hilang pula tu pun benda yang menakutkan, sesuatu yang menakutkan. Dan pengajaran, dan dapat pengajaran daripada peristiwa tadi. Diperlihatkan mereka itu oleh Allah Ta'ala akan dia. Maka semua ada tersedarlah bahawasanya Allah Maha Kuasa, bahawasanya Allah Maha lemah lembut, Allah Maha, dan terasalah takut di hati mereka itu, dan mereka dapat pengajaran tentang kebesaran Allah. Maka ni jawapan dia. Adakah dia Islam ke Kristian? Inilah jawapannya. Maka berkata raja yang Muslim, Islam, mati segala ashabul kahf atas agama aku. Diorang mati tu atas agama aku. Maknanya masa kejadian tu baru 7 hari dah balah lah. Ni dah berapa ribu tahun, kita nak balas lagi ke? Dah ada jawapan dah. Kalau versi diorang lain, ni versi kita ni. Mati segala ashabul kahf atas agama aku di Islam. Aku hendak bina masjid pada pintu gua. Nak buat masjid kat sini sebagai memperingati ashabul kahf. Dan berkata Raja Nasrani, Kristian kata, bahkan mati mereka itu atas agama aku. Tak, diorang Kristian.
Dia orang bukan Islam, dia orang Kristian. Okey? Pelik tak? Pelik bila orang Islam kata Ashabul Kahfi itu Kristian. Dia ambil besi mana? Islam Kristian ni. Ambil besi mana? Besi kita. Pastilah yang versi Kristian dia menang. Mesti dia buat dia menang cerita dia. Sedangkan kita, ini saya jajak. Ni cerita apa ni? Siapa cerita ni? Ingat ayat. Sayyidina Ali, pintu gerbang ilmu. Nabi kata aku perbendaharaan ilmu, pintu dia Sayyidina Ali. Dia yang cerita. Kenapa kita nak dengar Kristian punya cerita? Takut lupa ni cerita apa benda ni? Sayyidina Ali duk cerita ni. Ada 3 orang datang jumpa Sayyidina Umar, tanya soalan tak boleh jawab. Sayyidina Umar kata, "Abilah aku nak jawab, aku tak boleh jawab, jelas senang." Kata sahabat seorang lagi, "Kejap, kita ada Sayyidina Ali, panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali boleh jawab soalan-soalan." 2 orang terus masuk Islam. Seorang lagi, "Kejap. Seorang lagi, kejap. Ada satu lagi. Aku tak berhati." Dia tanya Ashabul Kahfi, Sayyidina Ali jawab. Ni sampai habis ni, dah nak habis dah nak jawab. Jadi kita nak percaya Sayyidina Ali ke? Nak percaya siapa? Okay. Dan berkata raja yang Nasrani, bahkan mati mereka itu atas agamaku. Dia Kristian lah. Maka aku hendak binakan tempat pada pintu gua. Tempat macam biara lah, tempat semayang lah, biara. Nak bina biara dekat pintu gua. Yang Islam kata tak, aku nak buat masjid kat sini. Maka bergaduh, perang. Berbunuh-bunuh 2 raja tu, perang. Maka mengalahi raja Muslim akan raja Nasrani. Menang yang Islam. Itu bukti Islam tu betul. Menanglah Islam, mengalahi raja Muslim akan raja Nasrani, dan dibina raja Muslim akan masjid pada pintu gua. Maka kerana inilah firman Allah Ta'ala. Tu ada surah Al-Kahf ayat 21 tu. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Masjid menang Islam. Ada dalam Quran. Habis ni. Ada dalam Quran. Islam, bukan Kristian, Islam. Maka habis cerita dah. Maka berkata Sayyidina Ali, baru keluar balik Sayyidina Ali. Lama tak keluar nama dia. Maka berkata Sayyidina Ali, dan inilah hai Yahudi, barang Yahudi yang seorang tu, barang yang ia daripada kisah mereka itu, yang diceritakan oleh Nabi kepada aku, kata Sayyidina Ali. Barang yang ada ia daripada kisah mereka itu. Kemudian berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah bagi Yahudi itu, aku nak tanya, aku bertanya akan dikau. Aku nak tanya akan dikau dengan demi Allah, hai Yahudi, adakah berbetulan ini cerita yang aku cerita tadi, yakni yang aku cerita, yang aku kisahkan tadi, ini akan barang yang di dalam Taurat kamu, dalam pengetahuan kamu tadi tu, sama tak cerita ni? Maka berkata Yahudi, tiada engkau tambah 1 huruf dan tiada engkau kurangkan 1 huruf. Bahasa lain, kau tak tambah sikit pun, kau tak kurang sikit pun. Ngam-ngam, cun-cun cerita kau. Tak ada goreng-goreng, bagi hanyut sikit, bagi sedap cerita. Tak ada. Memang cukup-cukup. Ya Aba Hasan, wahai bapa kepada Hasan, anak dia Sayyidina Hasan, wahai bapa kepada Hasan, janganlah engkau nama daku Yahudi, janganlah panggil Yahudi. Lah engkau seorangnya tak masuk lagi, 2 kawan kau dah lama masuk lah. Engkau seorangnya aku panggil Yahudi, janganlah panggil aku Yahudi. Maka aku mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahawasanya engkau ada nak mengucap 2 kalimah syahadah, maka masuklah yang ketiga ni, Islam. Dan bahawasanya engkau terlebih alim umat ini. Aku naik saksi bahawasanya engkau lah paling alim pada umat ini. Engkau paling alim lah zaman tu. Inilah akhir kisah Sayyidina Ali pada menyatakan Ashabul Kahfi. Ini cerita Sayyidina Ali. Ada ke cerita lain? Ada. Ingatkan dah habis dah.
Ada kisah lain, maksudnya riwayat lain. Tapi majoriti samalah. 80% sama je. Ada sikit-sikit yang 20% tu tak sama. Apa dia? Nantikan pada episod yang seterusnya. Ni berkata Ubaid bin Umair, tu cerita lain sikit. Riwayat-riwayat lain sikit-sikit lah. Tapi majoriti sama lah. Kan tiba-tiba jadi 8 orang kot, 7 orang juga kan. Cuma ada sikit-sikit. Details tu ada beza sikit. Kita berhenti dekat dan berkata Ubaid bin Umair. Maksudnya versi Islam juga, tapi versi lain. Macam mana pula? Versi lain sikit. Kita tak payah pakai versi Kristian. Kita pakai versi kita. Tangguh dulu dan berkata Ubaid bin Umair. Allah. Jangan lupa apa doa tadi. Okey. Tangguh dulu, kita sering tasbih kafarah dan surah Allah subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.